asale ala la de ama biduni wani wala dunia le asale ala la de ama biduni wani wala dunia. Pisanglah emah, banyaklah anak. Biji selasih di dalam puang. Hai mitoklah maaf berbanyak-banyak. Hai terima kasih kepada Tuhan. Ya ayu, ya lana kayu, ya haye kolo la betaya, le asale ala la de ama, biduni wani wala dunia, le asale ala la de ama, biduni wani wala dunia. Tenunang soke hasil warisan telah dipakai sejak bersama. Hai teruskan maju bersama wawasan. Negeri bergelar dan rulah iman. Ya ayu, ya lana kayu, ya haye kolo la betaya, le asale ala la de
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah saya, Muhammad Fadli bin Muhammad Yusof, Pegawai Penerangan Daerah Kemaman, dalam program Influencer at Japan dengan tajuk Pembentukan Rukun Negara yang dibawa khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Baiklah, sebelum tuan-tuan penonton mendengar sedikit ceramah saya pada hari ini, marilah kita saksikan video Rukun Negara 1 Iltizam. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar, Rukun Negara dibaca dengan penuh penghayatan. Rukun negara merupakan satu iltizam yang perlu dipenuhi dalam kehidupan seharian meskipun kita tidak menyedarinya. Kepercayaan kepada Tuhan. Uniknya Malaysia adalah melalui kepelbagaian kaum yang dimiliki. Bantulah dan hormatilah sesama masyarakat, tidak kira bangsa dan agama mahupun usia, agar keharmonian negara kita dapat dikekalkan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Apalah guna sebuah negara tanpa raja yang memerintah? Perdana Menteri juga tidak asing lagi. Kita ketahui bahawa beliau adalah pemimpin bagi sesebuah negara selain daripada raja. Beliau juga tunjang utama dalam membantu raja memimpin sesebuah negara tersebut. Tanggungjawab yang besar dipikul bagi menaikkan dan membanggakan sebuah negara bernama Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Dalam perkara 152, Perlembagaan Malaysia telah termaktub bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Malaysia. Dahulunya, rakyat sangat bangga dan memertabatkan bahasa Melayu tanpa sebarang percampuran bahasa dalam komunikasi dan sebagainya. Namun, generasi muda Malaysia hari ini begitu cenderung untuk mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ayat. Kedaulatan undang-undang. Mendaulatkan undang-undang bermakna patuh atau terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Mematuhi undang-undang atau peraturan telah dilatih sejak dari bangku sekolah lagi. Meskipun dilihat undang-undang itu kecil, namun ia penting dalam mendidik pelapis negara. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan merupakan satu amalan mulia yang telah diajar di dalam agama. Tidak kiralah apa jua agama, sudah pasti kesopanan adalah tunjang utama dalam melahirkan seorang pemimpin yang berjaya dan disegani, dihormati ramai. Ikrar bukanlah sekadar lafaz dan ungkapan tanpa makna. Sematkanlah dan hayatilah setiap baik perkataan dalam rukun negara. Ikrar adalah aku janji yang perlu disematkan dalam diri setiap individu sebagai tanda cintakan negara. Terima kasih kepada semua penonton-penonton di luar kerana saksikan persembahan ataupun video Rukun Negara iaitu satu iltizam sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perpaduan merupakan aset yang amat penting kepada sesebuah negara. Kita jangan bercakap soal ekonomi, jangan bercakap soal pendidikan, jangan bercakap soal politik dan sebagainya, andai kata perpaduan yang merupakan asas kepada sesebuah negara tidak ada. Okey, tidak ada. Ekonomi tidak akan berjaya dimajukan andai kata perpaduan tidak ada dalam sesebuah negara. Perpaduan juga penting kepada dalam sebuah rumah tangga. Andai kata dalam sebuah rumah tangga itu ibu, ayah, anak tidak berbaik ataupun bergaduh sesama sendiri, sudah pasti rumah tangga tersebut tidak akan bahagia.
Okey, itulah pentingnya perpaduan kepada sesebuah negara. Perpaduan inilah yang dapat menjamin rakyat hidup aman dan damai. Okey? Maksud saya, perpaduan ini amat penting sekali bagi memastikan kejayaan sesebuah negara. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam titah ucapannya semasa sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini menyarankan agar rukun negara dijadikan ideologi negara dan mesti diamalkan oleh semua rakyat Malaysia bagi menjamin perpaduan negara terus kekal sampai bila-bila. Okey. Seterusnya saya akan bercerita berkenaan dengan latar belakang pembentukan rukun negara. Okey. Menurut Kamus Dewan, rukun negara ada dua maksud. Okey. Yang pertama iaitu peraturan atau disiplin perbuatan, dan maksud yang kedua iaitu tenang, tenteram, aman, bersatu hati, bersepakat, berseia dan bersekata. Itu dia maksud daripada Kamus Dewan berkenaan rukun. Okey. Negara pula membawa maksud suatu masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sesebuah kerajaan atau di bawah kekuasaan kerajaan tertentu. Itu maksudnya negara. Baiklah. Negara kita Malaysia telah dijajah selama 446 tahun. Lama kan? 446 tahun negara kita telah dijajah. Bermula pada tahun 1511 Masihi sehinggalah 1641 Masihi. Lebih kurang 130 tahun kita dijajah oleh Portugis. Okey. Selepas pada itu, pada tahun 1641 kita dijajah oleh Belanda sehinggalah pada 1824 Masihi selama 183 tahun. Dan pada tahun 1824 hingga 1957 selama 133 tahun. Selama 133 tahun kita dijajah oleh Inggeris. Lamanya 133 tahun. Bayangkanlah, kita baru mencapai kemerdekaan 63 tahun dan kita dijajah hampir 446 tahun. Bayangkanlah, kita lama lagi kita dijajah daripada kita mencapai kemerdekaan kita. Itu sedikit sejarah ya. Dan Malaysia ini merupakan masyarakat majmuk ataupun masyarakat berbilang kaum. Masyarakat berbilang kaum, ada Cina, India, Melayu, Kadazan, Serani dan sebagainya. Okey? Dan dasar penjajah oleh Inggeris dahulu iaitu membawa masuk kaum Cina, India dan juga berbagai kaum lagi ke negara kita ini, menjadikan kita menjadi sebuah negara majmuk berbilang kaum. Dan dasar pecah dan perintah yang telah diamalkan, okey, dasar pecah dan perintah yang telah diamalkan oleh Inggeris ini menyebabkan kita antara kaum tidak ada komunikasi. Sebab apa? Sebab orang Melayu tinggal di pinggir-pinggir bandar, orang Cina berada di bandar-bandar, dan orang India berada di estate-estate mengusahakan ladang-ladang getah yang dimiliki oleh bangsa Inggeris. Okey? Dan orang Melayu digalakkan untuk bersekolah aliran Melayu sahaja dan sekadar pandai membaca dan menulis. Jumpa kita tengok mak ayah kita ataupun datuk kita, saya rasa jarang sangat hok pandai membaca dan menulis. Sebab datuk saya sendiri, datuk saya masa dia meninggal umur dia 80 lebih, tetapi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ini bermakna sistem pendidikan dahulu yang telah dijajah oleh Inggeris ini, orang Melayu ramai tak pandai baca, tak pandai menulis, tak pandai baca. Senang ceritanya memang gagallah pendidikan semasa zaman Inggeris dahulu. Dan bagi kaum Cina pula, mereka dibiarkan meneruskan sistem pendidikan aliran Cina yang dibawa terus daripada negara Cina. Bermakna orang Cina belajar bahasa daripada negara mereka, daripada negara Cina. Jadi tidak ada kesefahaman antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Dan kaum India sendiri dengan aliran Tamil mereka. Bahasa pengatak adalah bahasa ibunda masing-masing. Mana orang Melayu dengan bahasa Melayunya,
orang Cina dengan bahasa Cinanya dan orang India dengan bahasa Tamilnya. Dan hanya segolongan saja anak-anak golongan elit, golongan elit saja yang dapat dan berpeluang untuk bersekolah di sekolah aliran Inggeris yang ditubuhkan oleh penjajah. Mana kalau orang kampung tu memang bau lah nak sekolah di sekolah Inggeris ni, hanya golongan-golongan elit tertentu saja yang layak untuk bersekolah di sekolah Inggeris. Jadi kita dah tengok di sini sistem pendidikan sendiri dah ada dipanggil apa ni, pengasingan. Mana orang Cina dengan Cinanya, dengan Melayu dengan Melayunya, dan India dengan Indianya. Dengan itu berlakulah perasaan tidak puas hati antara kaum. Sebab apa? Orang Melayu di kampung-kampung hidup mereka kahis pagi makan pagi, nelayan menangkap ikan hanyalah untuk keluarga saja, tanam padi hanyalah untuk keluarga saja, dan kehidupan mereka semakin hari semakin susah. Begitu juga dengan orang India. Orang India ni duduk di ladang-ladang mengusahakan ladang-ladang getah yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Inggeris. Okey. Dan apabila timbulnya perasaan tidak puas hati itu disebabkan oleh jurang ekonomi ini, menyebabkan berlakunya pergeseran ataupun kata lain perbalahan antara kaum. Okey. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi kemuncak kepada pergaduhan ataupun perbalahan antara kaum ini. Kita boleh tengok macam mana tapi sebelum pada itu telah berlaku pergeseran ataupun pergaduhan secara kecil-kecilan sahaja. Terutama pada tahun 1956 berlaku kekacauan di Pulau Pinang semasa majlis pemberian taraf bandaraya Pulau Pinang. Berlaku pergaduhan antara Melayu dan Cina, tetapi secara kecil-kecilan sahaja. Okey. Selepas tu banyak lagi berlaku pergaduhan itu atau tahun 1960 berlaku pergaduhan di Pangkor, 1966 di Bukit Mertajan, dan 1967 di Pulau Pinang. Jadi kemuncaknya adalah peristiwa 13 Mei 1969. Berlakunya rusuhan kaum, dan berlakunya rusuhan kaum inilah wujudnya rukun negara. Okey. Peristiwa 13 Mei 1969 ni dikatakan dianggarkan lebih kurang 190 orang meninggal dunia. 190 orang meninggal dunia, 493 orang cedera. Semasa rusuhan 13 Mei 1969 ni. Lebih kurang 5,561 orang telah ditangkap semasa darurat, dan 45 orang didakwa atas kesalahan membunuh dan membakar. Ini peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Dan dilaporkan juga 39 orang dilaporkan hilang. Tak tahu apa ke mana. Hilang, tidak dapat dikesan. 107 senjata telah diserahkan kepada pihak berkuasa, sama ada pisau, parang, pistol dan sebagainya. Okey, itu situasi yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okey, sebenarnya peristiwa yang menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah yang kemuncaknya ialah selepas PRU 1969. Okey. Selepas PRU 1969, Parti Perikatan masa tu MCA, UMNO, MCA, MIC kalah teruk dalam pilihan raya 1969. Parti Perikatan kalah teruk. DAP bersama Gerakan dan juga PPP menang 25 kursi lebih Dewan Rakyat. Jadi apabila mereka menang, mereka telah melakukan perhimpunan secara besar-besaran di Kuala Lumpur, dan berlakulah kata orang tu perawak antara perawak ataupun kutuk mengutuk dan sebagainya. Dan pada 13 hari bulan tersebut, orang Melayu pun membalas balik dengan mengadakan perhimpunan secara ramai, maka berlakulah peristiwa 13 Mei 1969 seperti mana yang saya katakan tadi. Okey. Itu cerita yang membawa kepada pembentukan rukun negara. Okey. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan atau dikenali sebagai Mageran. Majlis Gerakan Negara ditubuhkan selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan mengisytiharkan darurat, dan negara parlimen digantung dan diganti dengan Majlis Gerakan Negara yang ditubuhkan pada 16 Mei 1969. Okey.
Penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran pada tahun 1969 bertujuan untuk menangani permasalahan yang timbul ekoran tercetusnya tragedi 13 Mei 1969. Okey, dan Mageran ini telah dilantik iaitu Tun Abdul Razak sebagai pengarah Mageran. Okey, dengan ahli-ahli yang terdiri daripada Tun Dr. Ismail, Tan Sri Ghazali Safai, Tunku Osman, Presiden MCA masa itu mendiang Tun Tan Siu Seng, Presiden MIC mendiang Tun Witi San Batang, dan beberapa orang lagi lah yang menganggotai Mageran ini, yang menggantikan Parlimen sebab berlakunya diisytiharkan darurat. Okey. Pada dasarnya, fungsi Mageran ialah untuk mengawal ketenteraman, memastikan kelisinan pentadbiran negara dan mengawal keadaan harmoni serta saling mempercayai di kalangan rakyat pelbagai kaum. Dua permasalahan utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran iaitu masalah perpaduan kaum dan juga tidak keseimbangan ekonomi antara kaum. Okey? Selepas Mageran ditubuhkan pula Majlis Perundingan Negara. Apabila Mageran ditubuhkan, dan Mageran pula menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Okey? Majlis Perundingan Negara ini ditubuhkan pada tahun 1970. 13 Mei 1969 berlakunya rusuhan kaum. Tahun 1970 ditubuhkan Majlis Perundingan Negara. Okey. Dan masa itulah Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan. Okey. Telah berwujud beberapa dasar, telah diwujudkan beberapa dasar yang penting, iaitu antaranya Akta Hasutan, Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru yang telah dirangka dan dilancarkan pada Januari 1971 untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Bermakna Dasar Ekonomi Baru yang telah dilancarkan pada Januari 1971. Okey. Penubuhan Majlis Gerakan Negara telah memberikan sumbangan cukup besar dalam memulihkan perpaduan di kalangan rakyat sehingga kemerdekaan dapat dipertahankan sehingga kini. Jadi selepas Mageran ditubuhkan pula Majlis Perundingan Negara, dan Majlis Perundingan Negara inilah yang diketuai oleh Tan Sri Ghazali Safai telah cakap luar sikit, telah mencetuskan idea melahirkan Mageran negara. Contohnya beginilah, Mageran ditubuhkan Majlis Perundingan Negara dan diketuai oleh Tan Sri Ghazali Safai telah maka lahirlah idea untuk menubuhkan rukun negara sebagai ideologi kepada masyarakat negara kita untuk menjaga perpaduan di dalam negara kita. Jadi saya rasa Tan Sri Ghazali Safai yang memainkan peranan penting dalam merontakkan idea bagi penubuhan rukun negara. Jadi saya rasa lah pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang mentadbir Mageran, yang menjadi ahli dalam Majlis Perundingan Negara lah, yang telah menyelamatkan negara kita dan dapat mengembalikan perpaduan di kalangan masyarakat. Rukun negara diwujudkan secara resminya pada 31 Ogos 1970. Okey, rukun negara telah dirasmikan pada 31 Ogos 1970 yang diisytiharkan oleh yang di-Pertuan Agong keempat, iaitu Sultan Ismail Nasir Indonesia, iaitu Sultan Terengganu. Sultan yang keempat, Sultan Terengganu. Yang di-Pertuan Agong yang keempat, iaitu Sultan Terengganu yang mengisytiharkan rukun negara. Jadi sekali lagi kita sudah menyambut ulang tahun rukun negara yang ke-50 tahun. Bermakna sudah lama rukun negara sudah 50 tahun. Dan banyaklah jasa-jasa ini kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang telah merangka idea menubuhkan rukun negara ini. Saya ambil satu petikan daripada Tan Sri Muhammad Ghazali Safai. Okey. Katanya, kita bertekad untuk membina satu masyarakat yang adil, saksama, liberal dan demokratik, dalam mana kekayaan, kemakmuran negara dapat sama-sama dirasai dan sama-sama dinikmati oleh semua pihak. Maka dari kepercayaan inilah
lahir rukun negara yang menjadi panduan pegangan negara serta akan menyatu padukan rakyat jelata seluruh negara. Itu dia ungkapan daripada Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. Okey, baiklah. Kepada pendengar-pendengar di luar sana, kita berhenti sekejap untuk kita beri laluan kepada temu bual berkaitan rukun negara. Hari ni kita nak tanya pendapat orang Kemamang pasal rukun negara. Jom. Apakah maksud rukun negara? Maksud rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Berikan saya prinsip rukun negara yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Berikan saya prinsip rukun negara yang kedua. Ketika pada raja dan negara. Apa pula yang ketiga? Keluaran perlembagaan. Okey, terima kasih. Apakah prinsip rukun negara yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Okey, betul. Betul. Apakah prinsip rukun negara yang kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Okey, terbaik kah? Ya. 5 fakta menarik rukun negara. Hidup berbilang kaum dalam masyarakat adalah sebahagian sejarah dan warisan kita. Rukun negara diwujudkan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan. Tetapi, masih ramai yang tidak tahu fakta-fakta menarik mengenai kewujudan rukun negara. Baiklah, ini 5 fakta menarik rukun negara. Yang pertama, ramai yang tahu rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Namun pengisytiharan itu adalah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak Husin pada 22 September 1970. Yang kedua, pengisytiharaan rukun negara dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong yang keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda adalah Sultan Terengganu sebelum ditabal Yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Al-Haj, peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia kepada mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 200 negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969 atau kebanggaan. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia. Rukun negara adalah satu falsafah dan ideologi nasional. Sumbangan rukun negara diperkenalkan peristiwa 13 Mei pada kebangunan Malaysia dibuat dalam keseluruhan rukun negara. Yang kelima, secara dasar rukun negara terbahagi kepada sebahagian cita-cita dan visi. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai persatuan yang lebih kuat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu kualitas demokrasi, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan paksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara. Perpaduan adalah hadiah yang tidak terhilang dan perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Okey, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar di luar sana kerana sudi menyaksikan video temu bual berkaitan dengan rukun negara sebentar tadi. Saya akan bercerita pula tadi berkenaan dengan pembentukan rukun negara, macam mana sejarahnya, berlakunya, pecah dan pecah oleh penegak Inggeris dan sebagainya. Dan sekarang ini saya akan bercerita pula berkenaan dengan prinsip-prinsip yang berada dalam rukun negara. Kita ada 5 prinsip, semua sedia maklum 5 prinsip rukun negara. Okey? Dan saya yakin dan percaya dulu masa kita sekolah dulu, masa saya sekolah dulu, tiap pagi masuk dalam kelas kita belajar rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama dalam rukun negara.
Jika seseorang itu tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, sudah pasti mereka tidak akan menjadi seorang individu ataupun insan yang hebat. Dan sudah pasti meruntuhkan kepribadian seseorang. Sebab itu kita perlu ada kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya kita orang Islam. Kalau kita sebagai seorang Islam tapi tidak percaya kepada Tuhan, macam mana kehidupan kita? Kita tak ada sembahyang, tak ada puasa dan sebagainya. Sudah pasti seorang itu tidak akan berjaya dalam hidup. Contoh, semua agama melarang penganutnya membuat salah. Tidak ada satu agama pun di atas dunia ini menyuruh penganutnya buat benda yang tak betul. Itu dia pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Sebab dalam agama itu sendiri, tidak ada satu agama pun menyuruh penganutnya membuat benda yang tidak betul, buat benda yang salah. Okey? Dan kepercayaan kepada Tuhan juga, agama Islam adalah agama rasmi negara kita. Ini termasuk dalam perlembagaan 153 perlembagaan negara mengatakan agama Islam adalah agama rasmi. Dan agama-agama lain boleh dianuti di Malaysia ini, tidak ada masalah. Agama lain boleh diamalkan, dianuti di negara kita ini dengan aman dan tentram. Dan tidak ada perbezaan hak keistimewaan kepada seseorang disebabkan kerana agama. Contohnya saya agama Islam diberi keistimewaan sebegini, orang ni beragama Kristian diberi keistimewaan tidak. Walau kita berlainan agama, tapi keistimewaan kepada penganut-penganut agama dah sama. Tidak ada masalah. Mau agama apa sekalipun, keistimewaan yang ada dalam negara ini kita dapat kecaki bersama. Tidak ada perbezaan di situ. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara kita. Dan peranan yang di-Pertuan Agong ini cukup hebat. Contohnya berlaku krisis politik dalam negara kita pada awal tahun ini. Bagaimana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berjaya meleraikan kekusutan politik. Ini satu tugas yang betul mencabar kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan konflik politik dalam negara kita ini. Satu jasa yang cukup besar kepada Agong. Cuba tuan-tuan bayangkan, sekiranya negara kita sebuah negara yang tidak mempunyai sultan, agung dan sebagainya. Bagaimana untuk menyelesaikan konflik politik ini? Cuba kita perhatikan yang berlaku di Syria sekarang ini. Perang saudara berlaku tidak habis-habis lagi. Bung sana, bung sini, sampai sekarang pun rakyatnya tidak hidup aman dan damai disebabkan perang saudara. Jadi kita rakyat Malaysia ini kita mesti setia kepada raja dan negara, merupakan tonggak kepada negara kita ini. Dan itulah pengorbanan jasa yang ditunjukkan oleh Tuanku Agong pada krisis politik baru ini cukup hebat. Penuh dengan tolak ansur dan sebagainya, menyebabkan pemimpin dapat meretah negara kita ini ke arah yang lebih baik. Okey. Raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri merupakan ketua negeri, itu tidak dapat dinafikan. Mana ketua agama kita di Terengganu lah Sultan Terengganu. Dan setiap warga negara mesti sayang negara kita ini. Kita nak menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada negara ini tak perlu pergi jauh. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan tempat-tempat awam, jangan buang sampah di mata-mata. Kita ikut peraturan-peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh kerajaan. Itu menunjukkan bahawasanya kita sayangkan negara kita ini. Okey? Seterusnya saya pergi kepada keluruhan perlembagaan. Kewarganegaraan seseorang rakyat mestilah tidak boleh dipertikaikan oleh siapa-siapa saja. Okey? Kewargaan orang Melayu, kewargaan orang Cina dan sebagainya tidak boleh dipertikaikan siapa-siapa. Kita sebagai warga orang Melayu adalah orang asal di bumi Malaysia ini, tidak boleh mempertikaikan kewargaan orang Cina, orang India dan sebagainya. Itulah termasuk dalam perlembagaan negara. Jadi keluhuran perlembagaan itu mesti kita pertahankan. Seperti mana yang saya katakan tadi, agama Islam adalah agama rasmi. Kita tidak berpertikaikan lagi. Jadi janganlah ada agama tertentu untuk mengambil alih tempat agama Islam sebagai agama rasmi negara. Jadi saya rasa kalau semua rakyat mematuhi segala prinsip-prinsip rukun negara ini, saya yakin dah pernah percaya perpaduan keamanan yang kita nikmati pada hari ini akan kekal sampai bila-bila, sampai ke anak cucu kita. Itulah pentingnya rukun negara ini. Okey. Hak istimewa orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan negara tidak boleh diusik ataupun diperkatakan oleh sesiapa saja. Hak istimewa orang Melayu di Malaysia ini. Jangan ada siapa-siapa cuba mengukit. Sebab ini boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati, bergaduh dan sebagainya antara kaum di Malaysia ini. Jadi tak boleh usik.
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu dah termasuk dalam perlembagaan negara. Janganlah siapa-siapa nak ubah lagi. Bahasa Inggeris bahasa kedua. Tak ada masalah. Kita boleh guna bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetap kekal sampai bila-bila. Itulah dia keluhuan perlembagaan yang perlu kita patuhi. Okey. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Rakyat di negara kita ini bebas melakukan apa saja, tetapi tidak boleh melanggar undang-undang negara. Undang-undang yang telah termaktub dalam undang-undang negara. Okey? Kita boleh melakukan apa saja. Nak pergi kelah, nak pergi jogging pagi, nak naik basikal atas jalan raya, boleh, tak ada masalah. Nak pergi kebun, nak tanam durian, nak tanam rambutan, apa saja kita boleh buat, laku apa saja, tetapi tidak boleh melanggar undang-undang negara. Semua rakyat di dalam negara kita ini terikat dengan undang-undang negara. Tidak ada seorang pun terlepas pada undang-undang negara. Contohnya saya buat salah, saya terlepas pada undang-undang negara sebab saya ada kabel besar. Tidak ada. Semua rakyat atas di Malaysia ini terikat kepada undang-undang negara. Tidak ada pilih kasih dalam undang-undang negara ni. Mu buat salah, mu kena takak. Mu buat salah, mu kena hukum. Di mana bermakna tidak ada pilih kasih berkenaan dengan undang-undang negara ini. Kedaulatan undang-undang negara terjamin dengan adanya badan kehakiman yang bebas membuat keputusan. Bermakna badan kehakiman kita bebas, tidak perlu diragui lagi. Tidak ada siapa pun boleh campur tangan dalam badan kehakiman negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia akulah pada undang-undang negara. Jangan risau, badan kehakiman kita bebas. Tidak ada campur tangan daripada mana pihak pun dalam menentukan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang membuat kesalahan. Okey, itu berkenaan dengan kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan, iaitu prinsip rukun negara yang kelima. Hormat menghormati satu sama lain. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu hormat menghormati antara satu sama lain. Orang muda hormat kepada orang tua. Orang tua pun kena hormat juga orang muda. Orang Cina menghormati orang India. Orang Melayu menghormati orang Cina. Kita mesti hormat menghormati antara satu sama lain. Jangan disebabkan benda yang kecil-kecil kita bergaduh sama kita. Jangan. Kita mesti menghormati antara satu sama lain. Dan kita tidak boleh mempersoalkan hak individu orang lain. Kalau orang tu kaya, kita deki tak boleh. Contohnya gitulah. Kalau saya kaya, orang lain dah deki saya. Orang lain kaya, saya tak boleh deki orang lain. Gitu contohnya. Maknanya kita masing-masing menghormati antara satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya kalau ada perasaan hormat menghormati antara satu sama lain, insya-Allah negara kita ini akan terus aman kekal sampai bila-bila. Okey? Dan seterusnya, mengapa perlu kita menghayati rukun negara? Seterusnya, sebab apa kita perlu menghayati rukun negara? Yang pertama sekali ialah untuk mengekalkan perpaduan. Jika semua rakyat Malaysia ini terus mengamalkan 5 prinsip rukun negara, saya yakin dan percaya negara kita ini akan terus kekal, aman, damai sampai bila-bila. Insya-Allah tidak akan berlaku lagi peristiwa 13 Mei 1969. Mungkin hari ini kita berkata negara kita ini sudah tidak aman, berlaku adalah provokasi-provokasi tertentu yang mengatakan berlaku ketidakpuashatian antara kaum dan sebagainya. Tapi itulah perkara kecil saja, hanya segelintir saja. Yang pastinya kita tetap dapat hidup aman dan damai seperti kita pada hari ini. Negara akan menjadi sebuah negara yang cemerlang dari segi ekonomi. Ekonomi dapat dijana dengan bagus, dengan baik sekiranya kita mengamalkan 5 prinsip rukun negara. Keamanan terus dikekalkan di dalam negara kita ini. Ekonomi kita dapat jalankan, nak pergi noreh getah, nak pergi ke laut nelayan, nak pergi kerja pejabat, nak pergi kerja offshore laut tu, tak ada masalah. Boleh andai kata kita berada dalam sebuah negara yang aman dan damai. Okey? Melahirkan masyarakat yang lebih disiplin. Kita akan lebih disiplin, akan mengikut undang-undang negara jika kita mengamalkan 5 prinsip rukun negara ini. Kita tidak akan melakukan benda-benda yang menyalahi undang-undang. Untuk adik-adik, contoh adik-adik yang di luar sana yang mendengar sedikit celoteh saya pada hari ini,
Sudah pasti tidak ada siapa-siapa yang nak isyak dadah ke, memang melanggar undang-undang negara, bawa motor laju ke mak rempik dan sebagainya. Dan akan melahirlah masyarakat yang lebih berdisiplin dan menjadikan Malaysia ini maju. Seterusnya, mentaati undang-undang negara dan peraturan negara. Okey. Andai kata kita terus mengamalkan 5 prinsip rukun negara ini dalam kehidupan kita, insya-Allah kita mentaati undang-undang negara dan sebagainya, insya-Allah negara kita ini akan terus aman dan damai. Saya banyak kali saya cakap aman dan damai ini sebab saya memang mengharapkan negara kita ini akan terus kekal aman bahagia sampai bila-bila, sampai ke generasi anak saya, cucu saya, cicit saya, dan sampai bila-bila negara kita ini susah aman dan damai. Sebab apa? Kalau dah berlaku sekali pergaduhan seperti mana di negara-negara luar seperti di Syria dan sebagainya, untuk mengecap kembali keamanan tersebut saya rasa adalah amat sukar. Okey? Dan saya rasa dah sampai penghujung dah. Sedikit celotehan saya pada hari ini, iaitu apa akan berlaku sekiranya kurang menghayati rukun negara. Maknanya apa akan berlaku kepada negara kita sekiranya kita tidak menghayati 5 prinsip-prinsip rukun negara. Iaitu pertama, perpaduan rakyat akan terancam. Sudah pasti akan berlaku pergaduhan sana sini, bergaduh sana sini. Dari kata orang kan, dari selang sikit, dari balah sikit pegang, dari salah sikit balah, dari salah sikit tetok, dari salah sikit tembok. Gitulah. Mudah terpengaruh dengan budaya asing. Kalau kita tidak mengamalkan rukun negara ini, kita mungkin terpengaruh dengan negara asing. Contohnya tidak ada jati diri dalam hidup kita. Contohnya kalau tengok budaya yang tidak baik, contohnya pakaian seksi, seks bebas, rempik dan sebagainya, kita tidak akan cepat terpengaruh sekiranya kita menghayati rukun negara. Dan yang paling penting sekali bagi saya, andai kata kita mengamalkan 5 prinsip rukun negara, negara kita ini terus aman, kekal bersatu hati, bersatu padu antara satu sama lain. Saya yakin dan benar pasti tidak ada satu negara di luar pun berani mengacau, mengganggu-gugat keamanan dan keselamatan negara kita. Itu yang paling penting bagi saya. Sebab sesebuah negara akan diancam oleh negara lain andai kata perpaduan dalam negara tersebut tidak ada. Contohnya kita tengok seperti mana pada 1511 Portugis datang ke Melaka, menakluk Melaka disebabkan apa? Disebabkan oleh dalaman itu sendiri. Bergaduh sesama sendiri. Ada yang beberapa orang yang tidak bersetuju dengan kepimpinan kerajaan pada masa tersebut, bersekongkol dengan Portugis, dan itulah menyebabkan Portugis berjaya menakluk ataupun menjajah Melaka pada masa tersebut. Itulah pentingnya perpaduan dalam negara kita sendiri. China, India, Melayu mesti bekerjasama, erat, berganding bahu agar negara kita ini tidak mudah diganggu gugat oleh negara lain. Seterusnya, kurang kesedaran sivik. Kalau kita tidak menghayati kemerdekaan negara, sudah pasti kita ada orang panggil vandalism, merosakkan harta mendawang. Untuk bagian pelajar-pelajar kanak-kanak lah, merosakkan harta mendawang, tidak mengikut undang-undang negara dan sebagainya. Kurang penghayatan agama. Kalau tidak, contohnya tadi, kepercayaan pada Tuhan tadi, sekiranya kita tidak amalkan, bermakna penghayatan agama tidak ada dalam diri. Apabila tidak ada penghayatan agama, sudah pasti dah pribadi seseorang itu akan runtuh. Okey? Dan saya rasa itulah 2 perkara, iaitu kesan yang baik dan kesan yang tidak baik kalau kita tidak menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Jadi kesimpulannya pada hari ini, rukun negara dan perpaduan di Malaysia tidak dapat dipisahkan. Rukun negara dibuat, dicipta adalah untuk memastikan perpaduan dalam negara ini terus kekal sampai bila-bila. Perpaduan merupakan aset yang paling penting kepada sesebuah negara, kepada sesebuah negeri, daerah, mungkin kampung, dan juga kepada sesebuah keluarga. Jika dalam keluarga tidak ada perpaduan antara ibu dan ayah, anak-anak dan sebagainya, maka pincanglah keluarga tersebut. Pincang sebuah keluarga, pincanglah sebuah negara. Oleh itu,
sama-samalah kita terus mengekalkan perpaduan yang kita nikmati pada hari ini, keamanan yang kita nikmati pada hari ini sampai ke anak cucu kita. Itulah tadi sedikit ceramah saya berkenaan dengan pembentukan rukun negara, dan saya akhiri program Influencer at Japan yang dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Terengganu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.